Salam sejahtera, nama saya Dolin Valentino Ramli, nomor metrik BB23110509. Saya akan membentangkan tentang bagian pengenalan bagi tulisan esai kami, yaitu kajian isu semasa yang berkaitan dengan COVID-19. Pandemi COVID-19 yang bermula pada Desember 2019 telah mengubah kehidupan manusia secara drastik. Setiap negara termasuk Malaysia telah mengambil langkah-langkah seperti Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) untuk mengurangkan penularan virus COVID-19. Perubahan ini mempengaruhi cara kita berinteraksi, bekerja, dan menjalani hidup seharian. Langkah-langkah tersebut bertujuan untuk mengurangkan kesan kesehatan dan penularan virus dalam masyarakat. Kajian ini akan membincangkan norma budaya baru akibat pandemi COVID-19, yaitu halangan komunikasi dan mekanisme yang digunakan oleh masyarakat untuk mengatasi cabaran ini. Dengan memahami cabaran komunikasi dan budaya, kita dapat mengenal pasti langkah untuk meningkatkan komunikasi dan mengukuhkan norma baru. Seterusnya, saya akan membentangkan tentang objektif pertama kami, yaitu konsep norma budaya baru berhubung pandemi COVID-19, yaitu penjarakan sosial dan cara bekerja. Dalam era globalisasi ini, manusia sering berhadapan dengan perubahan yang mendadak. Pandemi COVID-19 ini telah mencipta cabaran kesehatan dan mengubah landscape budaya serta sosial masyarakat di Malaysia. Norma budaya baru seperti penjarakan sosial telah mengubah cara kita berinteraksi, bekerja, dan cara hidup. Penjarakan sosial yang diamalkan ini dapat mengurangkan sentuhan fisikal, kini menjadi ciri penting dalam kehidupan seharian. Perubahan ini mempengaruhi sektor perniagaan, pendidikan, agama, dan sektor awam yang lain. Walau bagaimanapun mencabar, penjarakan sosial juga membawa nilai perpaduan dan penjagaan sosial dalam kalangan masyarakat. Pandemi ini juga mengubah cara kita bekerja, memaksa penggunaan teknologi seperti Zoom dan Microsoft Teams. Ini mempercepatkan transformasi digital, tetapi juga menimbulkan cabaran seperti keletihan Zoom dan kesukaran memisahkan kehidupan profesional dan pribadi. Kesimpulannya, pandemi COVID-19 telah mempengaruhi norma budaya baru yang mempengaruhi cara kita berinteraksi dan bekerja. Penjarakan sosial dan penggunaan teknologi telah mengubah dinamik sosial dan pekerjaan, sambil membawa peluang untuk inovasi. Kita perlu terus mematuhi garis panduan kesehatan bagi mengekalkan hubungan sosial yang bermakna dan menyelesaikan diri dengan cara kerja baru untuk memastikan kesejahteraan dan produktiviti berterusan. Dengan pendekatan yang betul, kita boleh mengatasi cabaran ini dengan membentuk masa depan yang lebih berdaya tahan dan inovatif. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Fariqan bin Muhammad Effendi bernombor mencik BA2311-0512. Dalam video ini saya akan membentangkan dalam bahagian saya iaitu pembelajaran norma baharu. Semasa dalam pandemik COVID-19 telah memaksa sistem pendidikan untuk beradaptasi dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dan pembelajaran norma baharu telah melibatkan perubahan dalam pendekatan pengajaran dan pembelajaran serta penggunaan teknologi secara meluas. Tanpa menggunakan teknologi tersebut, kita memang tidak akan dapat meneruskan pembelajaran seperti biasa disebabkan pandemik COVID-19 yang menyebabkan pergerakan kita telah dihadkan oleh kerajaan Malaysia. Antara pendekatan yang telah dibuat dalam pengajaran dan pembelajaran ini adalah melalui PDPR, pengajaran dan pembelajaran dari rumah. Dan kebanyakan pelajar menggunakan alat elektronik yang minimum, iaitu dengan hanya menggunakan telefon pintar semata-mata untuk mengikuti kelas atas talian yang telah dibuat oleh pihak sekolah. Dan antara impak negatif yang kita boleh nampak ialah pelajar akan menghadapi masalah iaitu had interaksi semasa kelas berlangsung seperti dalam Google Meet dan sebagainya yang memberi kesukaran kepada pelajar untuk berinteraksi secara langsung sama ada dari segi gadget elektroniknya ataupun rangkaian Wi-Fi internetnya sendiri. Yang kedua, yang antara impak negatifnya adalah had paparan yang terhad sebenarnya memberi kesan juga kepada pembelajaran sebab grafik yang menarik dan jelas adalah pembelajaran yang sangat efektif untuk dilaksanakan. Dan selain itu, manusia secara hakikinya adalah cenderung untuk memproses maklumat visual dengan lebih mudah daripada teks. Dan itu je daripada saya dan terima kasih. Okey, seterusnya halangan atau kekangan berhubung isu-isu komunikasi.
dan budaya yang dihadapi oleh masyarakat dalam menghadapi norma budaya baru kesan pandemik COVID-19 adalah dalam mengekalkan bentuk komunikasi sedia ada. Okey, seperti yang kita tahu, komunikasi ini merupakan tindakan menyampai atau mendapatkan maklumat daripada seseorang kepada individu dan kepada individu yang lain. Ia boleh berlaku antara dua pihak, di mana pemberi maklumat dan penerima maklumat. Jadi sebelum wujudnya pandemik COVID-19 ni, masyarakat pada ketika itu tidak mempunyai halangan ataupun kekangan dalam berkomunikasi antara satu sama lain. Hal ini dikatakan demikian kerana tiada penjarakan sosial yang berlaku antara masyarakat. Oleh itu mereka senang untuk bergaul dan saling memberikan maklumat dan berkomunikasi antara satu sama lain. Tapi setelah kewujudan pandemik COVID-19 ini, komunikasi sedia ada agak terhad di mana pihak KKM telah mengisytiharkan ataupun telah mewujudkan satu perintah kawalan pergerakan di mana penjarakan sosial harus dilakukan ataupun harus dipatuhi dalam kalangan masyarakat. Jadi komunikasi yang sedia ada sukar dilakukan, penerimaan maklumat juga sukar untuk diterima. Jadi dalam konteks ini juga semasa pengajaran dan pembelajaran PDP, pihak KPM juga telah mengarahkan bahawa setiap sekolah ditutup dan akan menjalankan pengajaran dalam talian. Jadi maklumat ataupun komunikasi yang disampaikan sukar didapati dan berkemungkinan menghadapi masalah komunikasi dalam kalangan pelajar dan juga murid-murid. Jadi secara kesimpulannya, setelah kewujudan pandemik COVID-19 ini, komunikasi yang sedia ada sukar dikekalkan kerana adanya satu prosedur baru di mana kita harus mematuhi satu prosedur tersebut. Selain itu, kekangan berhubung isu-isu komunikasi dan budaya yang dihadapi oleh masyarakat dalam menghadapi norma budaya baru kesan pandemik COVID-19 ialah kesukaran dalam menjaga hubungan sosial secara fizikal dan kesan isolasi sosial. Kenapa rakyat menghadapi kesukaran dalam menjaga hubungan sosial secara fizikal? Ini kerana mereka menghadapi kesukaran dalam melakukan aktiviti harian serta pergerakan untuk secara terbatas. Hal ini mewujudkan pelbagai sekatan yang telah mencetuskan suasana yang mendorong kepada tekanan, kemurungan dan keresahan dalam anggota masyarakat di negara ini secara lebih meluas. Contohnya, rakyat pun akan terbatas dalam melakukan aktiviti harian mereka, contohnya seperti aktiviti riadah. Dan selain itu, penutupan sempadan dan negara juga memberi kejutan kepada seluruh manusia. Jadi, apabila berlaku perkara sedemikian, setiap rakyat dia perlu mematuhi perintah kawalan pergerakan. Kesan isolasi sosial pula, masyarakat terkesan dari segi emosi dan kesihatan mental. Hal ini dikatakan demikian kerana individu yang terkena COVID-19 dia menghadapi saat-saat gentil. Kenapa mereka menghadapi saat-saat gentil? Kerana mereka tidak tahu wabak ini adakah akan sembuh ataupun tidak. Sebab COVID-19 dia boleh mendatangkan maut kepada individu yang dijangkiti. Jadi perasaan cemas dan sedih akibat tekanan wabak tersebut boleh berlaku dalam individu yang terkena wabak tersebut. Isolasi sosial ini dimaksudkan contohnya kita dilarang untuk berkumpul di kawasan yang sesak untuk
untuk menghindari daripada terkena wabak tersebut. Oleh demikian, wujud kemurungan yang dihadapi oleh segelintir individu. Nama saya Nicholas John Mariaman, nombor matrik BB23110707. Okey, saya akan bentangkan salah satu halangan atau kekangan berhubung dengan isu-isu komunikasi antara budaya yang dihadapi oleh masyarakat dalam menghadapi norma budaya baharu kesan pandemik COVID-19, iaitu isi dia adalah stigma dan diskriminasi, di mana stigma merupakan satu pandangan negatif seseorang individu kepada individu lain yang memiliki personaliti atau karakter yang unik yang dianggap sebagai satu kelemahan. Manakala diskriminasi pula bermaksud perlakuan yang membeza-bezakan warna kulit, keturunan, genetik ataupun yang wujud terhadap seseorang individu ataupun kepada sekumpulan, biasanya di dalam keluarga. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nurul Hisham Abdullah pada awal tahun telah dia menegaskan pesakit yang telah sembuh dan menjangkiti orang lain. Beliau menjelaskan berdasarkan hasil kajian, di mana hasil kajian mengenai kultur yang dilakukan berulang kali yang menunjukkan virus COVID-19 gagal dibiarkan. Justru Kementerian Kesihatan Malaysia, beliau membuat kesimpulan bahawa keputusan positif COVID-19 bagi pesakit sudah sembuh berpunca daripada virus atau fragmen virus lingkungan DNA yang sudah mati. Penemuan serupa turut dilaporkan di beberapa tempat atau beberapa negara, misalnya Korea Selatan, China, Singapura dan Jerman. Beliau pun sudah berulang kali diingatkan, tetapi stigma sebagai masyarakat tetap mendiskriminasi bekas pesakit COVID-19 sehingga menyebabkan mereka dipandang hina, dipandang serong. Malah senario ini pernah berlaku di mana sebuah keluarga di Kelantan yang dijangkiti, namun mereka dipandang serong oleh masyarakat sekeliling, terutamanya di kampung mereka. Keluarga tersebut turut merayu dan mengharap supaya masyarakat tidak bersikap negatif terhadap mereka yang berstatus bekas pesakit pandemik itu. Mengenai stigma itu, pakar hikmat konseling dan psikologi bebas iaitu Dr. Wong Kok Ai ataupun Dr. Kok sahaja dilaporkan berkata, budaya diskriminasi ini terhadap pesakit tahap kesihatan mental mereka termasuklah rasa takut terhadap orang yang dijangkiti, tetapi mereka perlu sedar bahawa pesakit itu tidak akan menyebabkan virus berkenaan. Bekas pesakit COVID-19 juga akan berdepan dengan kesan psikologi yang tinggi dan seharusnya masyarakat sekeliling memainkan peranan membantu mereka dan bukannya melarikan diri. Masyarakat yang mempunyai stigma merupakan musuh yang lebih berbahaya dari virus COVID-19. Itu sendiri kerana dari stigma itu sendiri yang mencetuskan suasana yang lebih parah. Stigma ni dia terlampau tidak menjadikan keadaan yang menjadi lebih baik kerana kita tak boleh mengambil contoh untuk bagaimana masyarakat melihat dan menilai individu yang mendapatkan rawatan berkaitan kesihatan mental yang dikaitkan sebagai seseorang yang gila dan perlu dijauhi. So, keadaan ini menyebabkan isu kesihatan mental masih menjadi sesuatu yang tabu dalam kalangan masyarakat kita sehingga ke hari ini. Individu yang mengalami masalah kesihatan mental juga terberani tampil ke hadapan untuk berkongsi masalah mereka. Bekas pesakit pula tidak membercerita kisah perjuangan mereka untuk sembuh. Puncanya kerana stigma. Sudah tentunya stigma sudah sebati dalam kalangan masyarakat terhadap pesakit mental kebanyakan pesakit mental telah membunuh diri, membunuh jati diri dan semangat mereka lebih awal. Justru cara kita berkomunikasi mengenai virus ini perlu diperbetulkan supaya segala maklumat yang kita kongsikan mencetuskan masyarakat yang mengambil tindakannya lebih efektif dan efisien antara satu dengan yang lain bagi memerangi penyakit ini untuk mengelakkan timbulnya ketakutan, stigma dan diskriminasi antara dalam kalangan masyarakat. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Seterusnya, halangan atau kekangan berhubung isu-isu komunikasi dan budaya yang dihadapi oleh masyarakat dalam menghadapi norma budaya baharu kesan pandemik COVID-19 ialah perubahan dalam adat dan tradisi. Perubahan dalam adat dan tradisi yang berlaku adalah dalam majlis sosial dan kebudayaan telah menjadi halangan atau isu-isu komunikasi dalam budaya yang dihadapi oleh masyarakat dalam menghadapi norma budaya kesan pandemik COVID-19.
Sebagai contoh, dalam majlis sosial yaitu majlis perkawinan, di mana pasangan calon pengantin yang hendak mengadakan majlis perlu mendapat kebenaran pihak berkuasa dan hanya melakukan perkara-perkara wajib sahaja, yaitu melakukan perkara-perkara wajib seperti mengakad nikah, dan majlis keramaian tidak berlaku kerana disebabkan ada perintah kawalan pergerakan dan had pergerakan dan maksimum pengunjung sahaja. Selain itu, perubahan dalam adat dan tradisi yang amat ketara ialah kos majlis perkahwinan. Suatu perkahwinan yang dilakukan untuk menunjukkan majlis perkahwinan impian atau menunjukkan kelas sosial dalam sebuah bangsa dan budaya, khususnya kepada pengantin wanita. Berdasarkan kajian saintifik ke atas pelaksanaan majlis perkahwinan orang Melayu, berpendapatan rendah dianggarkan kos untuk melaksanakan majlis perkahwinan adalah sekitar antara Rp25.000 sehingga Rp65.000. Namun, pandemik COVID-19 telah merubahkan semuanya, di mana perintah kawalan pergerakan diperketatkan telah menyebabkan majlis perkahwinan dilakukan secara sederhana. Oleh itu, pihak pengantin lelaki dapat merendahkan kos dan meringankan beban mereka dalam menampung majlis perkahwinan mereka semasa pandemik COVID-19. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Danish Daniel bin Muhammad Ali. Nombor matris BP23111013 akan meneruskan pembentangan ini, iaitu bagaimana adaptasi dengan norma baharu dapat menjadi salah satu strategi masyarakat bagi mengatasi masalah sosial berkenaan masalah komunikasi dan budaya dalam menghadapi budaya baharu kesan daripada pandemik COVID-19. Sebelum itu, apa itu adaptasi? Adaptasi merupakan sebuah proses manusia dalam menyesuaikan diri dengan perubahan di persekitaran yang baharu. Poin pertama bagi memudahkan proses adaptasi itu berkesan adalah masyarakat perlu beradaptasi dengan pendidikan menerusi digital terlebih dahulu. Pendidikan menerusi digital yang semakin berkembang pada hari ini telah memudahkan banyak hal yang memudahkan pelajar untuk mengakses dan melakukan tugasan dengan sempurna. Seterusnya, pendidikan menerusi digital ini dianggap fleksibel kerana membolehkan pelajar dapat mengakses maklumat di mana-mana sahaja dengan menggunakan gadget elektroniknya. Tambahan pula, pendidikan menerusi digital ini dapat menyediakan alat untuk berkomunikasi dengan mudah tanpa bertemu. Sebagai contoh, semasa musim pandemik, Kementerian Pelajaran Malaysia KPM telah mengambil inisiatif melakukan pembelajaran secara atas talian. Untuk langkah seterusnya adalah melalui sokongan kesihatan mental. Pandemik COVID-19 yang berlaku telah memberi kesan kepada kesihatan mental masyarakat akibat berlakunya perubahan dari segi cara kita berkomunikasi. Oleh hal yang demikian, sokongan psikososial perlu dipupuhkan bagi mengurangkan masalah ini daripada terus berlaku. Sebagai contoh, perkhidmatan kaunseling dan sokongan komuniti merupakan satu usaha penting untuk membantu individu yang mengalami tekanan dan trauma dengan norma baharu ini. Oleh itu, dengan usaha yang dilakukan dapat mengembalikan semangat mereka untuk menjalankan hidup di era norma baru seperti biasa. Untuk langkah ketiga adalah dengan mempromosikan toleransi dan penghargaan budaya. Toleransi merupakan satu nilai baik dalam diri manusia, iaitu sikap bertolak ansur dan prihatin antara satu sama lain tanpa mengira budaya dan agama. Seterusnya, aktiviti penghargaan terhadap kepelbagaian budaya melalui program-program interaksi budaya yang boleh membantu masyarakat menyesuaikan diri dengan norma baharu. Misalnya, aktiviti seperti festival budaya yang dilakukan secara atas talian serta forum diskusi antarabangsa dapat mengeratkan hubungan antara pelbagai budaya. Oleh itu, dengan usaha yang dilakukan dapat membantu masyarakat Malaysia yang berbilang kaum ini mudah beradaptasi dengan norma baharu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Siti Nur Afifah Balkis. Nombor matriks BP2311010187. So, pada hari ini saya akan membentangkan tentang kempen kesedaran kesihatan melalui media massa dan penggunaan aplikasi MySejahtera. So, seterusnya kita beralih kepada kempen kesedaran kesihatan melalui media massa. So, media massa dan teknologi digital pada hari ini menjadi salah satu alat yang paling utama untuk menyampaikan sesuatu maklumat dan membantu masyarakat mengurangkan risiko kesihatan lah. Dan juga antara platform ataupun teknologi ataupun media massa yang digunakan seperti televisyen, radio, surat khabar dan media sosial digunakan secara mulus oleh kerajaan dan juga pihak berkuasa
Kesihatan dalam menyebarkan maklumat yang tepat dan terkini berkenaan dengan COVID-19. So, melalui pelbagai platform, contohnya Instagram, Facebook, WhatsApp, memastikan bahawa maklumat penting dapat disampaikan dan dapat tersebar luas kepada masyarakat lah. Tidak kira umur, latar belakang dan juga lokasi. Seterusnya, antara maklumat yang disampaikan adalah memakai pelitup muka, menjaga jarak fizikal, kerap untuk mencuci tangan dan mengelakkan tempat-tempat yang sesak ataupun keluar ke tempat yang sesak secara konsisten agar kesihatan masyarakat dapat terjamin lah. Yang pula adalah penggunaan aplikasi MySejahtera. So, aplikasi MySejahtera ini ditubuhkan adalah untuk memantau lokasi yang mereka kunjungi ataupun yang masyarakat kunjungi dan menerima maklumat penting mengenai kawasan yang berisiko tinggi lah. Contohnya, terdapat juga pengesanan kontak rapat dengan kes-kes positif COVID-19. Dalam aplikasi ini juga sangat membantu pihak berkuasa kesihatan dalam mengawal penularan virus COVID-19 ini dengan lebih berkesan dan lebih efektif. Seterusnya juga memudahkan proses pendaftaran, proses untuk bertemu janji, menerima maklumat terkini dari vaksinasi pengguna lah, status vaksinasi masyarakat. Dan akhir sekali, dapat mengakses maklumat yang tepat pada masanya adalah sangat penting untuk mengurangkan kebimbangan dan ketidakpastian dalam kalangan masyarakat lah. Contohnya, terdapat satu kes positif COVID di kalangan mereka, contohnya jiran mereka. So, melalui aplikasi ini mereka dapat memantau sesiapa yang mempunyai kes positif ataupun tidak. So, perkara ini dapat mengurangi jangkitan COVID-19 lah. Itu sahaja daripada saya. Sekian dan terima kasih. 9 akan menerangkan strategi ketiga, iaitu penggunaan teknologi digital. Antara strategi yang dilaksanakan ialah meningkatkan penggunaan teknologi digital dalam kehidupan seharian. Dengan kemunculan teknologi yang lebih canggih, kesan daripada revolusi industri 4.0, lebih banyak aplikasi dan laman web yang kita boleh gunakan bagi menampung kekurangan yang wujud kesan pasca pandemik COVID-19 ini. Sebagai contoh, penggunaan platform digital dapat membantu para pekerja untuk melaksanakan tugas mereka ketika PKP dijalankan dan memaksa majoriti pekerja dan organisasi mengadaptasi model kerja jarak jauh. Platform komunikasi seperti Zoom, Microsoft Teams dan juga Google Meet telah menjadi alat yang sangat penting untuk menjalankan mesyuarat dalam talian, sesi latihan dan kolaborasi harian. Penggunaan teknologi ini dapat mengurangkan keperluan pekerja bagi perjalanan fizikal, terutamanya ketika perintah kawalan pergerakan dan penjarakan fizikal dilaksanakan, serta menjimatkan masa dan kos kepada pekerja dan organisasi. Ini adalah dikatakan demikian kerana apabila pelaksanaan kerja dibuat secara atas talian, para pekerja boleh menyelesaikan tugasan mereka mengikut ketetapan masa tersendiri sekaligus meningkatkan fleksibiliti waktu kerja dan keseimbangan kerja kehidupan. Selain daripada aspek profesional, penggunaan teknologi digital sebagai contoh platform komunikasi juga digunakan untuk mengekalkan hubungan sosial masyarakat. Aplikasi-aplikasi seperti WhatsApp, Facebook Messenger, TikTok, Instagram dan Skype membolehkan interaksi secara berterusan dapat dilaksanakan bersama ahli keluarga dan rakan-rakan untuk berkongsi cerita dan mengekalkan sokongan emosi. Sektor pendidikan juga mengalami kesukaran untuk menjalankan sesi pengajaran dan pembelajaran PDP seperti biasa kerana halangan penjarakan fizikal. Oleh sebab itu, institusi pendidikan bermula dari tadika hingga ke peringkat universiti terpaksa beralih kepada model pembelajaran yang lebih sesuai digunakan ketika penutupan sektor persekolahan dijalankan, iaitu dengan mengadakan PDP secara atas talian ataupun dikenali sebagai PDPR. Platform seperti Google Classroom dan Moodle digunakan bagi melaksanakan kuliah, pembahagian tugasan pelajar serta peperiksaan.
Platform digital amat membantu sektor pendidikan dalam memastikan kelangsungan pendidikan walaupun dalam keadaan institusi yang terpaksa ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Dr. Halina Sendra. Nama saya Hanafi bin Awang Rahim. Matriks nombor saya ialah BB23110136. Saya akan membentangkan berkenaan dengan tajuk saya norma budaya yang dihadapi oleh masyarakat, kesan daripada pandemik COVID-19. Antara kesan daripada COVID-19 iaitu kewujudan e-dagang dan perkhidmatan penghantaran bagi keberlanjutan ekonomi asas. Pertama, peningkatan akses pasaran. E-dagang membolehkan peniaga kecil dan sederhana PKS menjangkau pasaran yang lebih luas termasuk antarabangsa tanpa perlu membuka kedai fizikal. Ini memberi peluang kepada mereka untuk memporoskan lagi jangkauan pelanggan dan meningkatkan jualan. Yang kedua, peningkatan peluang pekerjaan. Sektor e-dagang dan perkhidmatan penghantaran mencipta banyak peluang pekerjaan baru terutama dalam bidang logistik, pengurusan stok, teknologi maklumat dan perkhidmatan pelanggan. Ini berpotensi bagi mengurangkan kadar pengangguran dan menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, peningkatan kemudahan pembelian. Pengguna kini dapat membuat pembelian secara mudah tanpa perlu pergi ke pusat-pusat beli belah kerana produk yang mereka inginkan dapat dibeli melalui hujung jari sahaja. Bahkan mereka juga boleh membandingkan harga dan produk dengan lebih efisien yang meningkatkan kepuasan dan kesetiaan pelanggan. Yang keempat, pengurusan kos operasi. Perniagaan boleh mengurangkan kos operasi dan tidak perlu menyewa atau membeli permis secara fizikal. Sistem pengurusan inventory digital juga membantu mengurangkan kos penyimpanan dan pengendalian stok. Kelima, penggunaan teknologi yang inovatif. Integrasi teknologi seperti sistem pembayaran secara digital, analitik data dan kecerdasan buatan membantu mempercepatkan lagi mengamankan proses jual beli. Ini dapat membantu peniaga memahami tingkah laku pelanggan dan memperbaiki strategi pemasaran mereka. Yang keenam, sokongan terhadap ekonomi setempat. E-dagang mampu membantu peniaga tempatan bersaing dengan syarikat yang lebih besar, memberikan mereka platform untuk menjual produk mereka kepada pasaran yang luas serata dunia. Ini menyokong perkembangan ekonomi tempatan dan meningkatkan pendapatan peniaga kecil. Sekian daripada saya, terima kasih. Kesimpulannya, pandemik COVID-19 telah memberi impak yang besar kepada masyarakat dari segi komunikasi budaya dan kesihatan mental. Dan masyarakat menghadapi cabaran dalam menjaga hubungan sosial dan komunikasi disebabkan oleh sekatan sosial dan kekurangan akses kepada internet. Selain itu, norma budaya baru yang diperlukan dalam menangani pandemik ini telah mengubah cara masyarakat berinteraksi dan berkomunikasi. Dan juga krisis COVID-19 ini juga telah menyebabkan isolasi sosial yang memberi kesan negatif terhadap emosi, kesihatan mental dan kesihatan fizikal masyarakat. Tambah pula tekanan yang telah dialami oleh individu terutama semasa perintah kawalan pergerakan boleh menyebabkan masalah kesihatan mental seperti kemurungan. Oleh itu, penting untuk mengambil langkah-langkah untuk menjaga kesihatan mental dan fizikal serta menguatkan komunikasi hubungan sosial dalam menghadapi cabaran pandemik ini. Dengan pemahaman mendalam mengenai cabaran komunikasi dan budaya yang dihadapi oleh masyarakat, langkah-langkah strategi perlulah diambil dalam memperbaiki komunikasi, mengatasi masalah budaya dan mengukuhkan norma budaya baru sebagai respon yang berkesan terhadap pandemik COVID-19. Oleh itu, keseluruhan masyarakat perlulah bekerjasama dan mengambil tindakan proaktif untuk menghadapi cabaran ini dengan bijak dan berkesan.